Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar anak-anak ayah? Baik. Alhamdulillah. Jadi ayah sangat gembira lah kerana dah boleh rentas negeri ini. Jadi anak-anak ayah boleh balik untuk berjumpa dengan ayah dengan mak. Jadi abang-abang dan kakak-kakak yang dirahmati Allah, pada kali ini saya akan berkongsi dengan anak-anak beberapa persoalan yang mana anak-anak balik memang berhajat untuk bertanya satu dua perkara kepada saya. Jadi abang-abang dan kakak, semoga persoalan-persoalan yang akan ditimbulkan oleh anak-anak saya ini dapat kita kongsi bersama. Jadi anak-anak sekalian, diharap jangan segan lah. Tanyalah apa yang nak tanya. Ya, Kak Lan nak tanya, boleh ke kita ambil air semayang guna air mineral yang kita beli daripada pasar raya yang dalam botol tu? Baik. Soalan mengenai dengan beli air mineral yang dalam botol, boleh atau tidak guna untuk ambil air semayang. Baik. Untuk ambil air semayang, yang pertama sekali syarat sahnya adalah menggunakan air mutlak. Air mutlak ni air yang suci lagi menyucikan. Jadi air yang dalam botol air mineral, dia adalah air mutlak. Bermakna boleh diguna untuk ambil air semayang walaupun air itu sikit. Sebab dia hanya jadi air mustakmal kalau tak boleh guna, kalau ia sudah diguna. Tetapi air yang dalam botol mineral tu sememangnya air yang belum diguna dan dia adalah air mutlak. Tak kira lah botol kecil ke, botol besar ke, maka memang boleh diguna untuk ambil air semayang. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, kalau macam kita tengah solat, anak kita main dekat dengan kita lah. So, dia tengah main tu kita, macam tertolak kita. Kita dah bergerak daripada tengah solat tu. Masa tu nak kena berhenti ataupun kita teruskan solat? Macam mana ya? Okey. Kalau kita sedang semayang, tiba-tiba adalah sesuatu gangguan lah. Macam tadi kata anak datang, dia main-main tempuh kan. Jadi kita sedang semayang. Bila dia tempuh tu mungkinlah kita bergerak, berubah tempat atau berubah sampai ke tahap nak jatuh. Malah kalau jatuh sekalipun, semayang belum batal. Sebab kita bukan sengaja, disebabkan oleh keadaan yang lain. Kemudian kalau kita terjatuh sekalipun, kita boleh bangkit sikit kembali kalau kita pada ketika itu sedang qiyam. Sambung semayang. Kecualilah kita sudah berkata-kata dengan perkataan yang lain yang tak disangkut dengan semayang. Contohnya, bila anak-anak telanggar kita, opo cut, bermakna kita sudah berkata-kata, maka boleh bawa kepada batal. Tetapi kalau setakat kita hanya bergoyang sedikit, itu tak ada masalah. Macam kesebut tadilah. Kalau ditakdirkan kita jatuh terduduk, kita boleh bangkit dengan syarat pergerakan kita itu tidak menyebabkan berlakunya pergerakan yang membawa kepada batal. Iaitu pergerakan yang sengaja, yang 3 kali berturut-turut baru batal. Tapi kita nak bangun daripada jatuh tu contohnya, kita bukan pergerakan dengan sengaja, maka boleh sambung semayang. Tetapi kalau kita dah rasa terputus dengan Allah, maka eloklah kita berhenti dan kita semayang semula. Itu yang lebih baik. Okey ya. Bila time orang ramai kan, ialah macam hari raya kan, ada kenduri kendara, ada tamu datang rumah kita kan, kita sebagai tuan rumah. Jadi waktu dah masuk dah waktu solat. Jadi tamu yang seorang ni, dia dah solat dah terus. Kan? Dia macam confirm dia dah tahu dah kiblat. Kan? Jadi tak ada kita nak tegur mana ke arah kiblatnya. Bila kita masuk ke bilik, tengok-tengok, salah kiblat. Dia menghadap. Jadi macam mana ya? Okey, baik. Kalaulah ada tetamu datang ke rumah kita, macam soalan tadi kata ada kenuri, jadi kita pun mungkin kadang-kadang tak sempat lah nak tunjukkan di mana tempat nak semayang, arah mana kiblatnya. Jadi tetamu tu dia pergi ambil air semayang sendiri, dia terus semayang. Bila kita tengok dia semayang, rupa-rupanya salah kiblat.
Jadi kita sebagai tuan rumah bertanggungjawab untuk membetulkan arah kiblat dia. Jangan suruh dia berhenti semayang. Sebab dia tadi dia sudah pun berkata Allahu Akbar, Allah Maha Besar dalam hati kita, sahaja aku semayang. Kita jangan bagi dia berhenti. Kita lah mengubah kedudukan dia itu supaya dia menghadap kiblat. Dan kita harap orang yang kita ubah tu ikut je lah. Kalau dia pula tembinya kita ke apa semua, batal lah semayangnya, kena semayang semula lah. Jadi kita sebagai tuan rumah, tak payah pula bercakap dengan dia pun tak apa. Bila kita pegang dia, kita alih dia tu, maka kita harap dia fahamlah dia sudah pun ke arah yang lain daripada kiblat. Jadi tanggungjawab kita lah untuk membetulkan balik kiblat bagi tetamu kita yang sedang semayang itu. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Oh, Pijal. Mari. Ni ayah dengan kakak-kakak dengan abang-abang ni tengah buat rakaman ni. Mari. Ambil tempat duduk. Mari join sekali. Okey ya. Ketika kita dalam solat, tiba-tiba terbatuk dalam bacaan kita terhenti agak lama. Apa yang kita perlu buat untuk mulakan bacaan ataupun kita sambung je bacaan yang terhenti tu? Macam mana dia? Okey, baik. Soalan yang dikemukakan tu iaitu ketika kita sedang semayang. Oh, sebelum tu lupa Pijal. Kenapa lambat Pijal? Oh, kereta banyak ni. Oh, jam lah. Jam. Okey, baik. Balik kepada persoalan tadi. Kalau kita sedang semayang, katalah kita sedang baca Fatihah. Fatihah tu kita tahu rukun. Sedang baca, batuk. Contoh. Iyyaka na'budu wa batuk. Jadi soalannya tadi, kita ni nak sambung baca ke, nak berhenti baca ke, atau nak ulang balik daripada awal. Maka yang pentingnya, bila kita terbatuk di tengah-tengah ayat, maka kita kena wajib berhenti dan kena ulang balik sekurang-kurangnya bermula daripada awal ayat itu. Tidak perlulah daripada mula awal Fatihah. Tapi kalau nak mula balik daripada awal Fatihah pun tak salah. Yang pentingnya kalau kita batuk, kita sambung je, maka batal bacaan itu sebenarnya sebab sudah putus mualat. Batal bacaan itu mana batal Fatihah. Batal Fatihah, batal semayang. Jadi kalau kita batuk ke, berosin ke, menguap ke, atau yang seumpamanya putih bacaan, maka memadai diulang balik daripada mana kita tadi. Kalau tadi daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa kita ulang balik daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Memadai. Bermakna kita membetulkan balik ayat itu. Ya, Bija nak tanya sikit. Macam Bija kerja ekstrim sikit. Nak tanya pasal puasa kan. Bija kerja ekstrim. Lepas tu ada penyakit gastrik. So kalau datang sakit tu masa tengah kerja, buat kerja tengah panas semua kan. Apa hukumnya? Boleh ke dimakan, boleh ke buka puasa makan? Sebab dah tak boleh tahan sangat kan. Ke memang kena sambung puasa tu walaupun sakit? Okey Fijal, kamu kerja apa sebenarnya? Kerja operator crane. Operator crane. Mana operator crane ni memanglah kerja di tengah panas kan. Baik. Sememangnya bagi orang yang sakit, maka dibolehkan untuk berbuka jika sakitnya itu memberi mudarat. Dan salah satu sakit yang diharuskan untuk berbuka tidak berdosa adalah orang yang sakit gastrik. Yang betul gastrik lah. Yang tipu tu dia tanggung lah. Jadi dia sedang bekerja, tiba-tiba datang sakit gastrik. Mungkin datang sakit perut yang amat sangat sampai menggigil-gigil. Maka dia dibolehkan untuk berbuka pada masa itu. Supaya dia dapat kesembuhan pada masa itu. Tapi selepas dia makan, termasuk dia makan ubat, maka dia kena imsak balik, kena tahan diri balik. Bukanlah boleh lepas tu sesuka hati makan. Dan puasa dia batal, dia tidak berdosa kerana dia mudarat. Dan dia wajib untuk qadha. Dia wajib untuk qadha. Cuma dia tidak berdosa pada masa itu. Besok bila masuk bulan Syawal, dia kena qadha baliklah. Yang pentingnya,
Kalau dia terus juga berpuasa, ada orang beranggapan biar dia mati dalam keadaan berpuasa. Itu salah. Bermakna dia sudah bunuh diri sebenarnya. Sebab ada hukum yang membolehkan untuk kita berbuka dalam keadaan-keadaan tertentu, termasuk sakit tadi. Kalau tak berbuka, boleh memberikan mudarat yang lebih lagi kepada badan kamu. Jadi kamu boleh berbuka. Niatnya untuk bekerja, tetapi selepas berbuka bila badan dah segar, kamu kena imsak balik. Kena macam puasa balik. Begitulah keadaannya. Jadi soalan-soalan hari ini tu harap dapat memberi manfaat lah. Jadi abang-abang dan kakak-kakak yang dirahmati Allah, begitulah tadi anak-anak saya menyampaikan beberapa persoalan, dan saya yakin dan percaya perkara yang ditanya tadi juga kerap berlakulah dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan ianya dapat juga menjadikan panduan dan manfaat kepada kita semua. Jadi sekianlah untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.